لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub, yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan dalam beramal, yang mana kita kadang-kadang memerlukan kelebihan sebagai menguatkan semangat kita dalam beribadah. Kerana sedia maklum, kita orang awam, orang biasa, iman kita boleh kita kata iman pedagang je dengan Allah ni. Iman pedagang. Maksud iman pedagang tu macam orang berdagang. Orang berdagang ni dia bagi duit, dia nak habuan. Dia bagi barang, dia nak duit. Berdagang. Gitulah iman kita dengan Allah, kita orang awam ni. Ibadah nak pahala. Buat baik sebab nak syurga. Tak berani buat jahat sebab takut neraka. Tak berani buat jahat sebab takut orang buat balik kat kita, kita buat kat orang. Itu maknanya apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita, kita takut ataupun kita nak sesuatu. Itulah iman kita. Iman pedagang panggil. Pedagang. Kalau katakanlah tak wajib sembahyang subuh, tak datang. Pedagang. Kenapa pula nak kena datang ni? Sebab wajib. Bila wajib tak buat berdosa. Sebab tu kita mari sembahyang subuh. Kenapa pula solat jemaah? Sebab fardu kifayah. Kalau semua orang kawasan ni tak solat berjemaah, semua berdosa termasuk kita. Maka kita nak takut fardu kifayah tu wajib. Takut kita pun datang solat berjemaah subuh. Sebab kita takut dosa tadi. Itu kita buat apa mesti nak sesuatu ataupun takut pada sesuatu. Istilah yang dipanggil iman pedagang. Sedangkan orang satu martabat lagi lah, martabat yang satu lagi, mereka buat ibadah sebab hamba. Bukan nak pahala, bukan takut neraka, tak. Kerana aku hamba. Itu martabat lain lah. Itu bukan martabat kita. Itu martabat lain. Jadi bila martabat kita ni martabat perlu diketuk macam pahat, ketuk baru pergi, tak ketuk tak pergi, ketuk dengan ancaman, ketuk dengan gula-gula syurga. Kita terpaksa ketuk baru pergi, maka kelebihan-kelebihan ni yang untuk kita beribadah dengan semangat. Kadang-kadang malas jadi semangat. Kadang-kadang dah nak putus asa jadi tambah balik. Sebab kelebihan-kelebihan ni, dapat apa, dapat lebih, jadi kita nak. Itulah iman kita. Okeylah, tak salah pun. Yang terbaik iman para muqarrabin, tu yang terbaik. Yang beribadah yang namanya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, yang membawa maksud kerana Allah Ta'ala sungguh. Sebab kalau kita nak syurga pun kerana Allah juga. Sebab Allah yang nak bagi syurga. Jadi kalau kita beribadah sebab nak syurga, kerana Allah juga. Cuma dia kona jauh sikit. Kerana Allah. Kerana syurga. Syurga yang Allah nak bagi. Dia jauh sikit. Yang terbaik lillahi ta'ala. Kerana Allah semata-mata. Bukan kerana yang lain. Jadi kita perlukan kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat. Inilah kitab fadilat kita. Jadi kitab fadilat kita, dia tak sama dengan fadilat amal tu. Dia lebih. Dia dicampur kitab fadilat dan dia ada selit unsur-unsur ilmu sikit di situ. Bukan sekadar fadilat. Dia ada unsur-unsur ilmu.
untuk kita dapat belajar fadilat, dapat ilmu sekali. Sebab fadilat ni kita tak panggil ilmu ke? Berzikir tiga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tiga dapat mahligai, itu bukan ilmu, itu kelebihan. Ilmu ni macam zikir, bila berzikir dia ada syarat untuk sah zikir. Yang pertama, sebut dia mesti dengar kat telinga. Yang kedua, mesti sebut tu betul. Itu ilmu. Nampak? Tapi kita pantai ilmu juga. Tiga. Setiap kali kita baca, mahligai satu dalam syurga. Itu bukan ilmu. Itu dia panggil kelebihan. Fadilat, fadail. Ilmu ni, syarat sah zikir. Apa dia? Sudah. Dalam fadail amal mana ada? Tapi dalam kitab kita ada. Sikit diselit-selit. Jadi seronok sikit lah. Syarat sah zikir, yang pertama, mesti ada bunyi. Maksud dengar kat telinga. Kalau tak dengar kat telinga, tak sah zikir. Dengan maksud tak dapat pahala lah. Tak sah zikir lah, bukan berdosa. Tak sah zikir. Dengar pula semua, dia tak boleh dengar separuh. Subhanallah, alhamdulillah, tak dapat. Mana lillah tak bunyi. Jadi tak dapat. Jadi dia ada syarat dia. Lepas tu pula kena baca tu betul, kena pula dan sebagainya lah. Dia ada syarat-syarat. Itu dipanggil dari segi ilmu. Baik, kita berhenti kat muka surat 10 atas sekali. 10 atas sekali. Jawi ya, kitab Jawi ni 10 atas sekali. Kalau kitab Rumi saya ni muka surat 17. Jawi 10 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Betul tak? Betul lah sini. Ataupun muka surat 9 bawah sekali. Muka surat 9 bawah sekali, atas 10 lah terus. Alang-alang atas sekali. 2-3 patah kataannya. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Ni kita cerita pasal apa baru ni? Baru ni kita cerita berkaitan dengan kelebihan berilmu, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu berbanding dengan semayang sunat. Kelebihan menuntut ilmu berbanding dengan baca Quran, berbanding dengan berzikir. Kelebihan orang ada ilmu berbanding dengan orang tak ada ilmu. Tu yang sebelum tu kelebihan-kelebihan. Semua baik, zikir baik, baca Quran baik, semua baik. Tapi menuntut ilmu jauh lebih baik daripada berzikir, baca Quran sebagainya. Yang sunat-sunat lah. Yang sembahyang fardu tu tak boleh masuk, tu wajib. Jadi lepas kita dah faham kelebihan orang berilmu, kelebihan penuntut ilmu, kelebihan ilmu tu sendiri, dah kita macam-macam kelebihan rapat dengan orang ilmu, orang yang suka pada ilmu. Dah cerita kelebihan baru ni, tapi dia bagi ancaman. Jangan seronok sangat. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Jangan sedap ilmu tapi tak beramal, maka ada ancaman kat situ. Berilmu bukan main, tapi tak beramal dengan ilmu dia. Kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Maksud ulama ni jangan kita fikir terus ulama mufti, kan. Ulama ni bahasa Arab, bahasa Melayu, orang yang pandai dalam agama. Tak semestinya dia pandai semua. Dia pandai bahagian hadis. Ulama lah tu. Tapi tak reti fiqh. Ulama juga bahadis. Dia pandai fiqh. Buat tauhid tak pandai sangat. Tak pandai. Mesti wajib yang tauhid fardu ain tu tak boleh tolak dah. Tak reti pun tauhid, tapi dia fiqh dia mantap. Dia panggil ulama. Bahagian fiqh. Ulama lah tu, orang pandai dalam agama. Bukan kita ulama je kita fikir dengan pakaian, dengan, kan. Itu ulama juga. Tapi maksud ulama ni orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu dia panggil ulama. Bukan. Ilmu, orang yang berilmu dia panggil alim. Betul. Ramai orang alim dia panggil ulama. Kalau ilmu orang, ilmu tu ilmu. Orang ada ilmu, alim. Ramai ulama. Jadi orang yang ada ilmu, tu maksud ulama ni. Ya? Banyak hadis yang mencela akan orang yang ada ilmu. Itu ulama. Yang tiada beramal dengan ilmunya. Ada ilmu tapi tak beramal. Jangan salah faham. Jangan salah faham pula. Dia ada ilmu tapi dia tak beramal. Contohnya dia ada ilmu. Dia ada ilmu tak beramal. Macam mana yang salah? Dia ada ilmu membaca Quran
tapi dia tak baca Quran, maka dia ada ancaman. Bukan. Bukan maksud tu. Nanti salah faham tu. Dia ilmu macam-macam ada. Ilmu baca Quran, dia pandai baca Quran tapi jarang baca Quran. Ada ilmu saja tapi tak beramal. Itu bukan maksud beramal. Bukan maksud tu. Dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu tauhid tapi tak ajar orang, tak beramal dengan ilmu. Bukan maksud tu. Begitu bukan maksud tak beramal. Itu namanya tak mengajar ataupun tidak beramal dengan maksud dia tidak membaca Quran tu. Itu bukan maksud tak beramal. Tapi orang Melayu cakap tak beramal juga kan. Dia tahu baca Quran, maka dia ada ilmu, dia pandai tajwid semua, maka dia ada ilmu baca Quran. Bila dia tak baca, kita kata dia tidak beramal. Kita kata, sedangkan maksud dalam kitab kita bukan tak beramal tu, tidak beramal dengan ilmunya cakap lain, dia buat lawan dengan ilmu dia tadi. Tu baru tak beramal. Bukan tidak beramal, amal Melayu tu bukan tu. Tidak beramal tu maksud dia tak guna ilmu dia. Ilmu dia ada, kata gini, tapi dia kata ada ilmu tapi kenapa buat salah? Sajalah. Kata ada ilmu, rasuah tak boleh, tapi kenapa dia rasuah juga? Itu maksud tak beramal. Bukan dia tahu baca Quran, dia tak baca Quran, maka dia tak beramal kan? Tapi orang Melayu kata tak beramal juga macam tu. Ancaman dan celaan orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya orang alim, orang yang tahu, orang yang pandai satu-satu ilmu, apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya. Ilmu kita duduk kat dalam rangka lah, katalah dalam tengkorak, duduk dekat dalam lah ilmu kita ni. Okey, jadi yang mana ilmu dia kata gini, dia buat lain. Ilmu dia kata dia belajar, dia dah tahu dah benda tu haram, dia buat juga. Tak beramal lah tu. Okey, bukannya dia tahu kelebihan. Tahajud kelebihannya sangat banyak tapi dia tak beramal. Bukan maksud tu. Okey, maka rangka dia, ilmu dia melaknat dia. Kita nak bayang tak boleh macam mana ilmu tu. Ilmu tu melaknat. Ilmu dia laknat tuan yang ada ilmu tadi, orang alim tadi, dalam rangka, dalam diri dia sendiri. Dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya matahari. Bila matahari naik, maka matahari naik di atas sesuatu, ada batu-batu, pokok-pokok, apa semua kan. Matahari naik kan? Bila matahari naik, dekat bawah matahari tu macam-macam kan. Semua yang ketika matahari naik, semua yang dekat bawah tu semua kutuk sama. Ada ilmu tapi buat lain daripada ilmu. Ada ilmu tapi tak beramal. Ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Banyak tu. Kalau pasir tu, berapa juta bilion pasir duduk mencela orang ni dan menyurat malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita ni, yang menjaga kita ni, malaikat hafazah, tiap-tiap hari dia surat, maksud dia tulis. Yang tulis ni Rafiq Atid. Di materi atas suratannya ini hamba yang putus dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Maka malaikat kata, habislah dia ni tak dapat rahmat Allah, habislah ni. Macam tu lah, teruk dah dia ni, jahanam lah dia ni, teruk dah dia ni tak ada harapan dah, gitu. Dia tulis gitu kerana ada ilmu tapi lawan ilmunya sendiri. Hai hamba Allah yang mensia-siakan, hai hamba Allah yang mensia-sia akan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Laknat terus, atas engkau laknat Allah. Sebab tu saya kata tadi, ini bukan orang dia tahu tapi dia tidak beramal. Bukan, dia tahu tentang sesuatu ibadah, sesuatu kelebihan, lepas tu dia tidak beramal. Bukan. Kalau macam tu kita semua kena. Kita tahu tak kelebihan tahajud? Tahu, ada beramal? Tidur, maka kita semua kena laknat. Bukan masuk amal tu. Maksudnya ilmu dia kata gini, dia tahu belajar dah ini haram, tapi dia buat juga. Itu maksud tak beramal. Maka apabila mati bila mati orang ni, dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah.
Tak boleh nak mengucap masa nak mati. Sebab man akhiril kalam, lupa dah hadis tu, dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia, man qala akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, lebih kurang gitu, atau kama qala. Sesiapa yang akhir, perkataan terakhir yang keluar sebelum dia mati, la ilaha illallah, mengucap tu, masuk syurga. Tiba-tiba, tapi kalau akhir kalam dia, perkataan terakhir dia benda lain, air, kek mati. Aku lapar, kek mati. Itu yang terakhir dia. Maka adakah neraka? Tak. Cuma tidak ada jaminan atau kelebihan masuk syurga. Tapi kalau kata, la ilaha illallah, macam dalam cerita kan, asyhadu an la, dia tak ada asyhadu sepatutnya. Tapi dalam cerita dengan asyhadu sekali, tak kisahlah, boleh je. Asyhadu an la ilaha illallah, mati. Kita kata, ahli syurga, boleh kata. Sebab tanda. Hakikat tengoklah nanti. Tapi boleh kata sebab ada tanda. Berpeluh dekat dahi ni. Basah lalu peluh kat dahi. Ini tanda baik, mati baik ni, ahli syurga, boleh kata. Tapi kalau perkataan terakhir dia, nanti harta-harta yang aku kumpul tak sempat, aku nak belanja. Ada juga gitu. Anak-anak ni janganlah duk jual, penat, ayah nak kumpul. Mati. Maknanya ayat terakhir dia adalah cerita pasal harta. Yang mana harta tu tak bawa pun dia masuk dalam kubur. Maka tak elok lah. Nak kata dia syurga, tak boleh. Nak kata dia neraka pun tak boleh. Tapi kalau la ilaha illallah akhir kalam, boleh kata. Tu je beza. Jangan kita kata tak ada la ilaha illallah, neraka. Tak boleh. Ada la ilaha illallah, syurga. Tu boleh. Mata mati, mata terbeliak, keluar mata, lidah terjelir, neraka tak boleh. Tapi nak kata syurga pun tak boleh juga. Cuma kita kata mudah-mudahan. Doa memang bagus. Jadi bila ada tanda-tanda, kita boleh kata ini ahli syurga, ni ahli syurga, ahli syurga. Kenapa? La ilaha illallah. Kita boleh kata gitu. Cuma hakikatnya cuma kita kata je. Bila nampak mati buruk, kita doa. Doa dengan maksud mudah-mudahan dia ahli syurga. Doa. Jadi kita tak boleh kata tengok dia mati terjelir, terbeliak. Kalau mati terjelir dan terbeliak biji mata, ahli syurga. Tak boleh kata gitu. Cuma kita kata mudah-mudahan ahli syurga. Doa untuk dia. Jadi maknanya kalau mati tu mati buruk dari segi luaran, kita tak boleh kata dia ahli neraka. Tak boleh. Cuma kalau ada tanda baik, boleh kita kata ahli syurga. Antaranya adalah bila semua orang yang ada datang jenazah dia tu, semua kata dia baik. Itu antara tanda ahli syurga. Kan sini ada pak, bila nak mati ya, apa kamu kata dengan ini mayat? Baik kan? Ada sini ada. Kenapa nak kata gitu? Kerana daripada hadis. Kalau dia mati, semua orang kata dia baik, masuk syurga. Tu yang ada ayat tu. Ada perkataan tu. Jadi orang boleh kata baik. Tapi kalau kita tak kenal, jangan kata baik. Jangan kata baik, kita kata mudah-mudahan syurga. Tak kenal je. Kalau kita kenal dia sungguh dan dia memang baik, katalah baik. Nanti kan dia jadi panggil saksi palsu pula. Tak kenal, dia datang ziarah saudara dia kat rumah situ, tengok ada kematian, solat jenazah, tiba imam tu kata, apa anda kata dengan ini mayat? Dia baik. Siapa kau tak kenal? Mana boleh kata gitu? Cuma kata mudah-mudahan syurga ke. Bolehlah doa untuk dia. Maka apabila mati ya tak boleh tak ada syahadah. Bila tak ada syahadah, tak adalah jaminan syurga tadi. Dan diharamkan mati di atas beriman. Allah, ni a'udzubillah. A'aznallahu min zalik. Dia lain sikit. A'aznallahu tu. A'aznallahu min zalik. Biasa kita na'udzubillah min zalik kan. Na'udzubillah, dia a'azallah min zalik. Untuk seorang kan. Jadi kita jamakkan dia na'udzubillah min zalik. Jamak tu kita ramaikan. Semoga apabila kita baca kitab, kita baca hadis yang berkaitan dengan perkara yang buruk macam mati kafir sebagainya, kita disunatkan untuk berdoa segera supaya kita dielakkan. Mudah-mudahan Allah elakkan kalau bahasa Melayu. Kalau na'udzubillah min zalik. Kami berlindung daripada Allah daripada perkara itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuh. Bahawasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya. Yakni dalam kurungan tu, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya, tak amal ilmu. Tak amal ilmu. Oh, yang itu tak ada dalam kitab Jawi. Tak ada kitab Jawi. Hadis Nabi mengatakan terlebih seksa orang yang kena seksa dibanding orang alim dengan orang jahil. Orang alim dulu seksa, dikena seksa. Kenapa? Orang alim yang mana? Yang dia tak memberi manfaat akan ilmunya. Itu dalam hadis. Tapi maksud dia tak memberi manfaat tu bukan tak mengajar, bukan. Dia ada ilmu tak mengajar, maka dia kena seksa. Bukan maksud tu. Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu maksud tidak memberi manfaat akan ilmunya. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia sendiri tak amal. Yang tadi lah, ilmu kata haram dia buat juga. Ilmu dia kata haram, dia tahu tapi buat juga. Dan maksud juga lam yanfa'hu ilmuhu ni, maksud juga adalah kawasan tu tak ada orang mengajar bab tu, ilmu tu. Dan ilmu tu penting, menyebabkan semua kawasan tu jadi jahil, tak erti, maka memang dia kena seksa juga. Sebab dia fardu kifayah, maka berdosa. Jadi kena ada lah dalam kawasan kita. Sambung lagi. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Dia ada baca, dia ada lagu ni. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Macam mana baca? Dia lama dah. Dia nazam ni apa? Syair lah, bahasa Melayu syair, nazam. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia macam pantun macam tu. Bahasa Arab punya lah. Jadi Ibnu Ruslan ni dia kata wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya. Mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Diseksa dia akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Allah. Ini pun maksud yang sama. Maksud tidak beramal dengan ilmu dia kata haram, dia buat juga. Kalau orang jahil, dia tak tahu benda tu haram, dia buat juga, berdosa. Tapi taklah berat tu berat, tapi lagi teruk. Dia tahu haram, dia buat. Itu lagi teruk. Jadi ini dia tak tahu haram, dia buat juga. Teruklah juga. Macam orang tua berzina dengan budak remaja berzina, mana lagi teruk? Memang zina dua-dua teruk, tapi orang tua umur 50-60 berzina lagi teruk daripada remaja berzina. Sedangkan dua-dua zina, dua-dua haram, tapi lagi teruk. Macam tu lah. Macam tu. Itu maksud dia. Jadi sebab itulah dia ada ilmu tapi dia tak mengajar, sedangkan ilmu itu diperlukan oleh masyarakat sekeliling dia. Maka masyarakat jadi jahil, berdosa dia. Ataupun ilmu dia ada kata haram, dia buat juga. Dia buat juga. Ilmu dia kata tak boleh buat, tapi depan pemimpin tunduk, tak berani cakap sebab nanti takut kena potong gaji. Takut nanti tak sama lah tu. Tak boleh ni, syirik ni. Tapi sebab pemimpin lantik dia, pemerintah lantik dia, kalau dia cakap gitu nanti dia kena pula. Habis tu dia buat diam. Sama. Dia diseksa lebih dahulu daripada kafir menyembah berhala. Sebab kafir menyembah berhala, dia anggap itu Tuhan, dia mana ada ilmu Islam. Memang layak, memang patut guna sembah. Ini orang alim. Macam tadi lah, umur 70, cucu dah ada berderet dah, berzina. Oh teruk. Teruk. Remaja berzina, teruk. Nampak? Teruk juga. Orang tua berzina, dia tak boleh nak kata teruk sungguh. Okey. Siapa dia Ibnu Ruslan ya? Kita cerita sikit siapa dia Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan ni seorang ulama. Dia karang satu kitab. Kitab yang dia karang berbentuk nazam lah, pantun ke, yang belakang sama tu lah.
Ataupun syair kita kata. Tapi istilah panggil nazam. Dia karang kitab fiqh. Dia karang-karang, masa dia karang tu dia di atas laut, di atas kapal, tengah laut. Dan dia orang alim. Dia karang habis karang siap. Susah payah dia nak karang ilmu fiqh. Sebab nak karang hukum satu hal. Nak buat bagi jadi sedap baca satu hal. Tak sedap ke? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan belakang sama. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzibun min qabli 'abidil wathan. Kan sedap tu. Kalau baca berjam-jam sedap. Kan? Ingat pertama hukum tu dah tahu dah. Macam mana nak jadi sedap? Jadi dia buat susah payah. Akhir sekali siap. Siap dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab ibadah. Dia buat tu. Apa dia panggil bait. Bahasa Melayu panggil bait syair. Dia buat. Dah siap. Dia kata dia ikat dengan tali, lepas tu diikat batu. Dia kata aku karang ni kitab ni ikhlas lillahi ta'ala. Bukan nak jual, bukan nak nama, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi aku risau. Takut terselit nak kemasyhuran dan sebagainya. Jika aku mengarang kitab ini ikhlas lillahi ta'ala sebenar, maka Allah akan jaga kitab ni. Sebab kitab yang berkat, dia akan dibaca sentiasa. Kita boleh tengok kitab para ulama dahulu 300-400 tahun karang, sampai sekarang orang baca. Kita boleh tengok kitab yang dikarang baru 10-20 tahun, orang tak baca dah. Mula-mula dia keluarkan kitab tu, orang pakat-pakat beli baca. Lepas tu orang tak baca dah sekarang. Sedangkan kita tengok kitab para ulama dalam 1000 tahun, sampai sekarang orang baca lagi. Kitab kita 200 tahun orang baca lagi. Kitab-kitab lain, kitab-kitab Jawi, tanah Melayu 300, 400, 500 tahun orang baca sampai sekarang. Menandakan kitab tu, orang yang karang tu ikhlas lillahi ta'ala, ada berkat, bukan sebab nak masyhur. Sebab kitab tu masyhur setelah dia meninggal, bukan sebelum. Dan tak ada pun cetak Allah, apa nama terpelihara. Apa dia panggil? Hak cipta terpelihara. Tak ada. Mana ada hak cipta terpelihara dia orang? Syekh Daud karang kitab 100 lebih. Kitab Jawi. Mana ada hak cipta terpelihara? Maksudnya apa? Hak cipta terpelihara tu tak boleh orang suka-suka fotostat. Tak boleh orang suka-suka ambil, tak boleh. Itu masuk hak cipta terpelihara. Orang buat letih-letih, orang jual, engkau main fotostat. Tak lakulah buku dia, kesianlah dia. Dia panggil jenayah cetak rompak. Dia panggil jenayah hak cipta. Mana boleh? Okey. Yang dulu tak ada. Kau nak cetak. Lagi banyak, alhamdulillah. Tak percaya kalau Syekh Daud hidup balik 300 tahun 400 tahun lepas, hidupkan balik, dia kata nak cetak free. Cetak banyak. Kita kalau buat karang, aku dah karang penat-penat, tiba-tiba dapat jual 300 biji tapi photostat berlambak. Kita marah. Usaha aku lain, nak beza. Saya sekarang ni dalam proses duk karang satu kitab untuk orang perempuan. Slow-slow buat. Mudah-mudahan, tak tahulah, boleh buat letih. Kalau sekarang ni dah ada dalam, ni bulan apa? 8 bulan dah sejak saya duduk sini, duduk Pahang. Aku nak buat satu benda kat Pahang sejak pindah bulan 1 hari tu. Nak satu benda, buka Bismillahirrahmanirrahim, inilah kitab. Berhenti kat situ. Mana dah start kitab 3 bulan lepas tu baru aku sambung. Inilah kitab. Tapi start nak bagi tahu ada progress dia lah. Sekarang ni ada lah dalam separuh kot. Okey, kalau lepas dah buat letih-letih, tahun depan siap. Print apa dia panggil? Cetak kalau nak murah kena 1,000. Nak lagi murah 10,000. Kalau cetak main ratus-ratus, mahal lah jawabnya. Lepas tu bagi free. Sini saya baca ni. Lepas ni nak buat ni tak tahu. Tak tahu macam mana. Lepas ni nak buat ni. Lepas ni kita baca, ni ada ancaman. Kalau nak apa? Kenalah, mana boleh pakai modal, pakai apa kan. Ambil lah sikit ke nak bagi je. Kita tengok nanti apa saya buat ni. Jual mahal ke, jual murah ke. Nak 200 biji, tak nak sudah. Ataupun bagi free. Siapa nak hantar alamat, duit pos
tanggung. Sudah. Kita tengoklah nanti. Tunggu siap insya-Allah. Tak lama separuh dah. Sebagai apa dia panggil? Biar kata masuk faham. Ada kitab ni, macam itulah. Kan kita dalam kitab baru. Jenis pengiraan. Jadi dia Ibn Ruslan ni, dia karang kitab. Kemudian dia kata kalau betul aku buat lillahi ta'ala, Allah akan pelihara kitab ni. Maka dia ikat. Dia diikat dengan batu lagi. Baling dalam air. Kawan-kawan dia kata, Allah lah kau buat punya susah payah, kau baling macam tu. Dah lah, kitab ni hebat. Dia belum sampai darat lagi, tenggelam. Dibawa oleh ombak air bawa. Dia dah tak tahu dah, dia duduk atas kapal. Sehingga ke tepi pantai. Dijumpa oleh seorang nelayan. Nelayan tengok apa benda ni. Lain macam kitab ni. Tapi aku tak faham apa benda, tapi nampak macam hebat. Ambil kitab tu, bawa pergi kat ulama qadi di kawasan tu. Apa benda ni? Kitab apa ni? Tu baca. Ulama tu baca. Wush, ini bukan jalan-jalan ni. Bermula saat tu dicetak atau disalin balik sehingga sampai sekarang. Kalau kata Matan Zubat Ibn Ruslan, mesti orang tahu. Ada satu kitab dia, nama dia Matan Zubat. Matan ni itulah yang tadi bait-bait tadi panggil Matan Zubat Ibn Ruslan. Ni Ibn Ruslan. Jadi dia ambil petik daripada Matan Zubat Ibn Ruslan, letak dalam kitab ni. Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya diseksa akan dia dahulu daripada kafir penyembah berhala. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, al-ilmu bala amalin salah. Siapa yang ada rumi tu ubah. Bukan al-ilmu bala tu, al-ilmu bila. Kalau yang Jawi rasa betul lah. Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Ilmu dengan tiada amal itu gila. Ada ilmu tapi tak beramal, tu orang gila. Ada ilmu tapi tak beramal, tak beramal dengan ilmu dia. Dan amal dengan tiada ilmu, amal aja ni paling ramai, tapi tak ada ilmu, itu tiada apa. Maksudnya tak ada guna. Dua-dua penting. Amalan penting, ilmu juga penting. Ilmu ada, tak beramal, ni gila, junun. Ni orang gila. Ilmu banyak tapi tak beramal dengan ilmu. Ataupun amal aja tapi ngaji tak nak. Ini tak ada apa-apa, tak ada, sia-sia. Beramal tanpa ilmu adalah sia-sia. Sebab tu kita kena, sebelum beramal tu kena ada ilmu. Jangan duk amal-amal. Kadang-kadang kita baca kitab kelebihan, nampak? Kitab kelebihan ni, dia cerita kitab kelebihan, tapi dia pesan lagi, suruh mengaji ilmu. Sebab amalan tanpa ilmu tidak ada apa, tiada apa, tidak sah, ataupun tak dapat pahala, ataupun dia tolak, mardud, ditolak. Lepas tu ilmu kena ada, baru amal tu ada nilai. Ilmu tak ada, amalan tu tak ada nilai. Banyak ancaman ataupun peringatan dalam Quran kan? Banyak, saya selalu baca ayat ni. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surah Al-Kahfi. Mahukah kami khabarkan kamu orang yang paling rugi amalannya? Akhsarina a'mala. Amalan yang paling rugi. Dia beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Atas dunia dia beramal. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dekat pada mahsyar tak ada apa-apa. Imam Ghazali pesan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dia beramal tapi dekat pada mahsyar jadi debu berterbangan. Ni iaitu amal tanpa ilmu. Jadi jangan seronok beramal. Jangan seronok beramal aja, pastikan ada ilmu. Dan jangan seronok menuntut aja tapi tak beramal. Okay, itu gila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan dengan aku. Dan barang siapa
sekedudukan ia dengan orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Masuk syurga lah maksudnya. Ini antara hadis memuliakan orang yang ada ilmu. Dia suruh ziarah, dia suruh jabat tangan, dia suruh duduk sekali. Berkedudukan tu duduk sekali lah. Dia suruh duduk sekali. Jika begitu, maka tempatnya nanti bersama Nabi. Ini besar juga ni. Besar ni. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Dhaman ni dah jadi bahasa Melayu ada dhaman ni, tapi dia pelat sikit lah. Dhaman ni jamin. Dhamin boleh juga, dhaman boleh, dhamin pun boleh. Orang Melayu ambil daripada bahasa Arab dhamin, lama-lama jadi jamin. Dhamin tu jamin, dhaman bari atas, dhamin bari bawah, sama je. Jadi dhaman ataupun dhamin ni adalah penjamin. Jadi siapa yang ziarah orang alim, maka Nabi akan jadi dia penjamin untuk masuk syurga. Ziarah je pun. Dan daripada, sebab tu kita kalau selagi ada masa, ada kederat, ada kewangan, gilah ziarah. Sebab niat apa ziarah? Niat apa? Niat nak selfie, lepas tu masuk dalam Facebook, lepas tu orang pakai like. Tak. Niat apa? Nak asyik dengan seorang alim ni, takat gambar hantar. Jadi orang tengok, oh dia ni mesti alim sebab takat gambar dengan orang alim. Ngaji tak? Duduk kerja takat gambar tak jadi. Habis tu tangkap gambar dengan orang alim ataupun duduk dengan orang alim, ziarah orang alim ni nak apa ni? Ni, nak ni. Iaitu nak supaya Nabi jadi jamin, Nabi jamin kita kat dalam syurga. Tujuan. Kalau tujuan ni terbaik. Niat tu penting. Dan daripada Sayyidina Abi ibnu Abi Talib, bahawasanya berkata Sayyidina Ali, sabda Rasulullah SAW, dia dengar Nabi kata, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya. Nampak? Yang tadi masih hidup, ini kat kubur pun ada kelebihan ziarah orang alim. Dia sebenarnya bukan ziarah kubur aja. Apa sahaja yang kita tengok dan kita mengalami sesuatu, bila kita mengalami dan kita tengok, kita teringat pada Allah, pada agama. Itu maka ianya adalah ada fadilat, sunat. Macam gantung, macam baru ni dia gantung gambar orang alim dekat dinding. Kenapa gantung? Bila kita tengok, teringat alim dia ni. Kau alim. Mana alim ni kita ingat tentang kealiman dia, maka kita ingat tentang agama, maka tak ada masalah kita gantung gambar. Jadi apa sahaja yang kita tengok, ingat kita pada Allah dan Rasul, dia jadi ada kelebihan, ada fadilat, sunat lah. Yang ini pergi kubur. Ketika kita ziarah di hidup-hidup, kita akan nampak, wah alim. Kita akan ingat alim apa? Ahli agama. Agama apa? Agama Allah dan Rasul lah. Sebab tu ziarah dia ada fadilat besar. Kalau masa kubur, masa dia kat kubur, boleh teringat kat Tuhan tak? Boleh juga. Agak-agak lah dia ni mesti seronok lah. Mesti dia salah satu lubang, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Kenapa kita kata dia gitu? Sebab dia orang alim. Kita nanti macam mana? Teringat pada akhirat. Itu sunat pergi kubur tu. Dia panggil hadimil lazzat. Pergi kubur ni hadimil lazzat. Dua-dua dah jadi bahasa Melayu. Hadimil lazzat. Hadim jadi bahasa Melayu hadam. Bahasa Melayu ni pernah bahasa Arab 50% bahasa Arab, tapi dia tukar ikut dan. Hadimil lazzat. Hadim jadi Melayu jadi hadam. Hadam ni hadam macam masuk perut, hadam. Hancur, kan? Macam hancur. Hadam lah hadam. Lazat lah. Jadi pergi kubur hadimil lazat, penghancur kelazatan. Memang pun. Memang pergi kubur Allah. Hancur kelazatan. Lazat dunia hilang dengan pergi kubur.
Jadi pergi kubur pula, hancurlah dunia kita hancur Sebab pergi kubur tengok mati. Ni kawan aku, umur 50, aku dah 50, tapi dia dah masuk kubur dah. Tak potong sting orang kata. Potong. Menghancurkan kelazatan. Lepas dah hancur kelazatan, pergi pula kubur orang alim. Orang alim dia mesti satu taman daripada taman-taman syurga. Tak ingat kita pada akhirat. Sebab tu ada fadilat. Okay? Siapa pergi ziarah orang alim, yakni pada kuburnya, itu kelebihannya. Kemudian membaca ia di sisinya, di sisi kubur tu akan satu ayat daripada kitab Allah. Biasa Fatihah kan, ayat kursi kan, tak kisahlah. Macam kadang kita baca 3 kul ke, kulhu ke, tak kisahlah. Cuma baca ayat Quran. Okay? Di sisi kubur tadi, niscaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai dalam syurga. Masa dia nak pergi kubur tu mesti berjalan, melangkah dan sebagainya. Maka satu pusingan roda, satu langkah untuk pergi tu dapat satu mahligai dalam syurga. Besarnya. Itu bagi kelebihan orang yang datang. Kelebihan orang yang datang, dia dapat menghapus kelazatan dunia, dia dapat ingat pada akhirat, dan dapat mahligai. Setiap satu langkah, satu pusingan roda, satu mahligai dalam syurga. Besar padilah tu. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf. Yang ni pula bagi orang dalam kubur tu pula apa dia dapat? Kita baca ayat Quran, kita dapat yang kita yang kat luar ni dapatlah. Yang dalam kubur apa dapat? Ni dalam kubur punya ni. Dan adalah baginya orang dalam kubur. Dengan tiap-tiap satu huruf yang dibaca, yang kita baca, setiap satu huruf yang kita baca, di atas kubur tadi tu, satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut di dalam Riyadhur Rayyahin, kitab Riyadhur Rayyahin. Kalau nak tengok, kita tengok di situ, diambil daripada situ. Jadi sebab tu kita pergi kubur-kubur, kita baca ayat Quran, kita dapat, orang kubur dapat. Lebih-lebih lagi kita pergi kubur mak ayah kita, pergi ziarah kubur mak ayah kita, maka baca mahligai untuk dia. Jadi itu kelebihan orang alim, dan ancaman juga orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia. Hikayat, ni cerita kan datang. Cerita pula lepas ni, hikayat ni ada satu cerita, best juga cerita ni, akan datang subuh bila nantilah, bulan depan tangguh dulu. Dan daripada Ka'ab al-Ahbar, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.